Selamat malam jemaat terkasih dalam Kristus Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们，晚安。 Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. 当然，我们还没有思想神的话以前，我们低头祷告。 Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， sekali lagi kami menaikkan puji dan syukur kepadamu 再 ya 次我们 Tuhan. 献上我们的感恩与感谢。 Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih terus Engkau berikan kepada kami. 谢谢主，你赐给我们的机会， Untuk terus boleh belajar dan diingatkan dari firman-Mu. 让我们一致的来学习主你的话， Sehingga hidup kami boleh semakin diperbaharui bagi kemuliaan nama-Mu. 让我们的生活一天比一天被更新，荣耀你的名。 Tuhan, sendengkanlah setiap telinga. 主啊，求你打开我们的耳朵， Biarlah setiap hati yang mendengar juga mau melakukan firman-Mu. 让我们听了以后，我们可以执行主你的话。 Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. 圣灵帮助我们每一个人。 Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Ya. Hari ini tema kita mengenai memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. 今天我们要思想的题目是用和平彼此联络。 Tema yang berkelanjutan mengenai bagaimana kita sebagai satu tubuh Kristus harusnya menjalani panggilan kita. 是以我们蒙召要成为神的使徒，我们是连接在一起的。 Hari ini kita akan belajar dari Efesus 3 ayat 4 sampai 6. 我们要 Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. 今天我们所要读的题目是读的经文是在以弗所书第4章第3节到第6节。 Tapi kita akan membacakannya mulai dari ayat 1 sampai ayat 6 hanya dalam bahasa Mandarin. Silakan yang Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya dalam bahasa Indonesia di Alkitab masing-masing. 但是呢，我们是用华语来念，就是从第1节念到第6节。以弗所书4章第1节到第6节，我为主被求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当以蒙召的恩相称。 凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此连结，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主、一心、一喜、一上帝，就是众人的父，超乎众人之上，关乎众人之中。 也住在众人之内。 Bapak Ibu Saudara, dalam 2 bulan ini kita telah belajar mengenai gereja yang satu sebagai komunitas ilahi. 弟兄姐妹，我们在后来的这个2个月里面，我们学习成为一个教会，应该是成为一个基督的群体。 Satu komunitas yang seharusnya merefleksikan kehidupan yang saling. 是反映出我们成为基督的身体，我们的生活是相符的。 Baik dalam hal rendah hati, kesabaran, dalam hal kelemah lembutan, dan juga kasih yang bersedia saling menanggung. 无论是在谦卑的生活、温柔、忍耐、彼此相爱的事上。 Dan sebagaimana yang kita baca dalam Efesus 4, khususnya ayat 1, Paulus menegaskan sesungguhnya ini adalah panggilan kita sebagai satu tubuh Kristus. 就像保罗在以弗所书第4章第1节明确的指出，这是对我们基督的身体的呼召。 Apa itu tubuh Kristus? 到底是什么呢？ Tubuh Kristus itu adalah umat kepunyaan Allah yang telah ditebusnya. 基督的身体是已经蒙神救赎的。 Dalam keberdosan kita sesungguhnya kita itu adalah musuh-musuh Allah, bukan? 因着我们的罪，我们与神已经为敌了。 Kita memberontak kepada Allah. 我们是反叛神的人， Sehingga kita menjadi tidak layak dan tidak diperkenan oleh Allah. 因此我们是不配的，并且也没有被上帝所喜悦的。 Namun walaupun Tuhan dari awalnya sebelum dunia diciptakan, Ia tahu kita akan memberontak kepadanya. 但是，即便上帝已经知道，在创世以前，我们是一群反叛的人， Ia toh tetap berkenan mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. 但是他仍然赐给我们天上所有的福分。
给我们， dengan cara memanggil kita menjadi anak-anaknya bahkan sebelum dunia dijadikan. 就让我们成为神的儿女，是这个世界还没被造以前。 Dan ia mewujud nyatakan kasih karunia-Nya yang mulia ini di dalam Kristus Yesus. 那就是在基督耶稣里面赐给我们的。 Dan kita ini adalah tubuh Kristus berbagian penuh dalam Kristus yang adalah kepala. 我们成为基督的身体，我们是基督身体的一部分，基督是我们的头。 Semuanya ini Paulus sudah nyatakan sebelumnya di pasal 1. 这一切呢，保罗已经在这个第1节里面讲好了。 Dan dalam mewujud nyatakan panggilannya atas kita, apa yang Tuhan lakukan? 为了要成就这个呼召呢，耶稣基督做了什么呢？ Ia merendahkan anaknya sedemikian rendah. 天父将他的独生子降卑， Mulai dari kelahirannya sampai kematiannya begitu rendah dan hina. 从他道成肉身生在马槽里，直到他在十字架的死， Demi apa? 为的什么呢？ Menghadapi arogansi dosa pemberontakan kita. 为的要面对我们这个傲慢的这个反叛的罪。 Salib menunjukkan betapa Tuhan itu sabar, penuh dengan kelemah lembutan dan kasih yang bersedia untuk menanggung dosa 在 kita. 这里，上帝用极大的忍耐、温柔，用爱来承担我们的罪， Semuanya itu terekspresi sempurna di salib. 并且在十字架上成就了这一切。 Hari ini umat Kristen memasuki hari pertama 40 hari perayaan sebelum peringatan Jumat Agung. 今天我们基督徒进入了纪念耶稣受难的40天的头一天， Bagaimana kita akan menjalani masa prapaskah ini? 我们如何来度过这一段的时间呢？ Salah satu caranya adalah seturut dengan apa yang telah Paulus desakkan di Efesus 4 ayat 1. 就像我们必须像保罗在4章第1节那里所说的， Yaitu agar hidup kita berpadanan sesuai dengan panggilan kita. 那就是让我们的生命与我们所领受的恩相称。 Apa itu panggilan kita? 到底上帝呼召我们什么呢？ Menjadi satu tubuh Kristus. 那就是成为基督身体的部分。 Dalam rencana dan tujuan Allah menebus kita menjadi umatnya, 上帝救赎我们的这个计划与目的是什么呢？ menjadi komunitas yang satu itu sangatlah penting dan mendesak. 因为成为一个合一的团体是一个非常重要，也是非常迫切的事。 Ini terlihat dari Efesus pasal 4 ayat 1. 我们可以在第4章第1节那里看到， Di mana kata menasehatkan yang dipakai Paulus itu bahasa aslinya adalah parakalo. 保罗在这里用原来的文字就讲到所谓的巴拉嘎洛， Artinya itu harus semangat, 那就是很热心、 harus antusias, 很热情、 harus upayakan segala hal, 很尽心尽力， harus bersedia menahan sakit. 并且愿意吃苦。 Jadi kata-kata ini memiliki makna urgensi dan krisis. 因为这一段话呢，就是给我们看到是非常紧迫的事， Harus segera dilakukan. 并且也马上要做的。 Jadi menghidupi panggilan kita sebagai satu komunitas ilahi adalah panggilan yang sangat mendesak. 因此呢，我们被呼召成为基督身体的合一，乃是一个非常紧迫的，也是马上要做的事， Harus jadi prioritas hidup utama tubuh Kristus. 成为我们基督身体生命的优先。 Kenapa Paulus terus-menerus menekankan pentingnya kesatuan tubuh Kristus? 为什么保罗在这里一直强调关于我们基督身体的合一呢？ Memang itu yang dikaryakan mulai dari semenjak Tuhan merencanakan sebelum dunia diciptakan. 这一切就是因为天父已经在创始以前计划好了。 Dan Tuhan mengorbankan anaknya untuk mengaryakan itu. 为此呢，天父牺牲了他的独生子。 Paulus menjelaskan hal ini di pasal 2. 在4章第2节里面，保罗解释说， Dipersatukan dalam Kristus itu adalah bagian dari rencana Allah dalam Kristus. 在基督里合一是
天父在耶稣基督身上的这个计划。 Jadi kesatuan dalam tubuh Kristus itu bukan pilihan. 因此呢，在基督里面合一，并不是一个显职， Bukan sesuatu yang masih harus kita upayakan. 并不是一个我们正在想方设法去做的， Tapi itu adalah suatu kondisi yang telah terjadi. 乃是一个已经成就的事。 Tubuh tidak mungkin terpecah-pecah karena kita cuma punya satu kepala, yaitu Kristus. 基督的身体不可能是支离破碎的，因为我们已经在基督里面被合一。 Tubuh tidak mungkin terbagi-bagi karena roh yang mempersatukan kita itu satu. 基督的身体也不可能是被分散的，因为让我们合一的是圣灵。 Dan roh yang mempersatukan kita ini adalah roh yang satu juga dengan Allah Bapa dan Allah Anak. 因为这个圣灵是三位一体其中的一个。 Nah, ini bisa kita lihat di Efesus 4 ayat 4 sampai 6 ya. 我们可以从以弗所书4章第4节到第6节看到， Jika kita satu dalam roh, artinya kita juga satu dalam Allah Bapa dan Allah Anak. 如果说我们是以圣灵为一，那肯定的也以圣子、圣父合而为一的。 Dan di dalam Yohanes 17, kesatuan kita dengan Allah Bapa dan Allah Anak itu terlihat sangat jelas dalam doa Yesus buat murid-muridnya. 我们从约翰福音第17章那里就看到耶稣为他的门徒祷告的时候，就表明出这个基督合一的重要。 Dalam doa tersebut Kristus menyebutkan murid-muridnya itu adalah milik Bapaknya dan mereka itu juga adalah milik Dia karena Dia dan Bapa adalah satu. 因为耶稣在祷告的时候就说到这个大家都是属于基督的，属于天父的，同时也是属于基督的。 Karenanya di dalam satu kesatuan dengan Allah Tritunggal yang telah menyatukan kita sebagai satu tubuh Kristus, harusnya kata perpecahan itu tidak ada dalam kamus kehidupan tubuh Kristus. 因此，我们成为基督的身体，以三位一体的真神合而为一。因此呢，那么分裂这个实际呢，不应该出现在我们的字典里面。 Tetapi itu tidak terjadi, bukan? 但是这且没有有很大的效果。 Kenapa? 为什么呢？ Sejauh Allah masih mengizinkan dosa berkuasa di dunia ini, maka kita pasti akan diserang terus oleh si jahat. 当上帝还允许这个罪恶的权势在世界上的时候，我们肯定必须要经受到这个黑暗权势的攻击。 Dan serangan yang paling utama itu adalah pada anggota-anggota tubuh Kristus. 这个对象呢是像我们这些成为基督身体的人。 Kuasa dosa itu akan terus berupaya menggoyahkan dasar kehidupan anggota-anggota tubuh Kristus. 黑暗的权势总是要动摇我们成为基督身体的生活。 Tujuannya apa? 目的是什么呢？ Menggoyahkan kesatuan tubuh Kristus. 那就是摇动这个基督身体。 Ketika kesatuan tubuh Kristus tergoyahkan, maka rencana Tuhan juga bisa tergoyahkan. 当基督的身体被动摇的时候，那上帝的计划就失败了。 Namun jangan khawatir ya Bapak Ibu, 但是我们不要担心， itu tidak akan terjadi. 这个事情不可能发生， Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. 因为我们的神是蛮有权柄的神。 Dosa diizinkan, 罪恶，上帝允许罪恶存在， tapi bukan berarti dosa berkuasa. 但是不意味着这个罪恶呢成为就是得胜者， Tuhanlah yang berkuasa. 因为得胜的是我们的神。 Dan untuk menggoyahkan kesatuan tubuh Kristus, titik yang paling mudah dimasuki oleh dosa itu adalah arogansi diri. 唯的最容易被这个罪恶所攻击的地方，那就是我们的傲慢的罪。 Arogansi diri itu membuat kita sulit sekali untuk merendahkan diri. 这个傲慢的罪让我们造成我们很难有一个谦卑的心。 Yang kedua adalah keegoisan diri. 第二点就是我们的自私的心。 Keegoisan diri itu membuat kita sulit sekali untuk memberikan ruang kasih dan pengampunan, apalagi bagi mereka yang sudah menyakiti kita. 造成我们很难对已经伤害过我们的人打开一个爱的空间，并且原谅他们。
Rasa sakit itu menimbulkan rasa marah dan kecewa. 因着被伤害而烦怒。 Rasa marah dan kecewa itu membuat kita sulit untuk merespon, memberikan kelemah lembutan dan menunjukkan kesabaran. 使我们也很难来面对当时的状况，并且呢，用忍耐和温柔的态度来对待人。 Karenanya Paulus menempatkan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan kasih yang saling bertahan sebagai syarat bagi terbentuknya damai yang menjadi pengikat kesatuan tubuh Kristus. 因此，保罗就这样用这个谦卑、温柔、忍耐，以爱成为和平的条件，来成就基督身体的合一。 Dan bukankah ini sudah diteladankan oleh Kristus di salib? 这一切，我们的主在十字架上，因为已经成为我们的榜样了。 Melalui salib Kristus mendamaikan kita dengan Allah Bapa. 借着十字架，我们已经与天父和好了。 Untuk mendamaikan dan menyatukan kita kembali dengan Allah Tritunggal, Kristus rela merendahkan dirinya. 为了要成就这个让我们以三位一体的真神变和好的话，基督已经降卑自己了。 Ingat, posisi kita sebelum ditebus Kristus itu adalah musuhnya, orang yang tidak layak dan tidak diperkenan Dia. 我们必须记得，我们还没有被基督所救赎的时候，我们是一群反叛的人，是不配的这个恩典的人。 Namun Ia mau menanggung dosa kita dalam kelemah lembutannya, dalam kesabarannya dan kasih-Nya. 但是他却用极大的忍耐、温柔与爱来甘愿来救赎我们。 Oleh kerelaan tindakannya ini, Kristus pun mendamaikan kita kembali dengan Allah. 因着基督的心甘情愿，让我们与天父得着和好， Menjadikan kita miliknya 让我们成为属他的， dan menyatukan kita dengan Allah Tritunggal. 并且让我们可以跟三位一体的真神合而为一。 Karenanya, 因此， hanya jika umat Tuhan mau hidup meneladani Sang Juru Selamat, 我们成为基督的身体，我们要活出基督的生活的样式， mau menghidupi 4 kebajikan yang telah diteladankannya ini, 活出示众的这个美德， maka kehidupan di dalam tubuh Kristus akan terikat erat dalam damai. 因此和平将会把基督的身体紧紧地连接在一起。 Walaupun kuasa dosa itu akan senantiasa mengincar untuk terus memecah belah tubuh Kristus, 虽然这个罪的权势总是在那里窥探我们，并且攻击我们， kita akan bertahan, 我们会坚持在哪里？ kita akan menang. 我们能够得胜， Karena sesungguhnya kesatuan itu telah dikaryakan Kristus. 因为这个合一，主耶稣已经得胜了。 Fakta memperlihatkan bahwa damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah kehidupan yang saling merendahkan diri, bukan? 我们也可以看到，这个平安与和平可以出现在一个相互谦让的这个生活里面。 Damai sejahtera itu adalah dalam relasi yang saling memperlakukan dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan kasih. 它是让我们能够相互的这个温柔来对待。 Dan ingatlah, sebagai anggota tubuh Kristus, kita mampu melakukan itu. 请记得，我们成为基督的身体，我们也能够胜任这一切。 Kenapa? 为什么呢？ Karena roh yang ada dalam diri kita, yang menyatukan kita sebagai satu tubuh Kristus, adalah roh yang sama dengan Kristus. 因为在我们里头的这个圣灵呢，是跟能够让基督的身体合一的灵是相似的， Yaitu roh yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan penuh kasih. 那就是谦卑的、忍耐的，也是充满着爱的。 Roh itu ada dalam diri kita. 这个灵有在我们的心中， Artinya semua aspek kebajikan itu ada dalam diri kita. 意思就是说，所有一切好的都在我们里面。 Bapak Ibu Saudara, sebagai satu tubuh Kristus, apakah masih sulit bagi kita untuk saling merendahkan diri? 亲爱的弟兄姐妹，我们作为基督的身体，是否我们很难来谦卑自己呢？
Sulit memperlakukan sesama dengan lemah lembut, dengan sabar dan penuh kasih. 以温柔的态度，以爱的态度来对待每一个人， Bukan sembarangan kasih, 不是随随便便的爱， tapi kasih yang bersedia menanggung walaupun orang itu tidak layak. 乃是一个虽然那个人是不配领受的爱。 Saya yakin sebagian besar dari kita akan menjawab, iya, sulit sekali. 我相信在我们每一个人都会说阿门。 Namun buat sebagian lain mungkin merasa itu tidak masalah. 也可能在另外的一部分，他们说这是没有什么问题。 Mungkin kamu merasa relasimu itu dengan sesama anggota tubuh Kristus itu baik-baik saja. 因为你们想到我跟我们的弟兄姐妹之间的关系是好的， Namun permisi tanya, 但是请问， ketika engkau mengetahui adanya sesama saudara seiman yang bergumul dalam hal ini, bagaimana engkau menyikapinya? 当我们发现在我们的这个基督的身体，就是我们弟兄姐妹之间有这个挣扎的话，那你的看法、你的作为是什么呢？ Apakah engkau rela menyatukan tangan dengan mereka? 是否你愿意伸出你的手，与他们在一起？ Berjalan bersama dengan mereka untuk memulihkan relasi itu menuju kepada damai. 一起携手跟他们在一起，让和平来平安，再一次的在基督身体里面变好。 Firman Tuhan hari ini sesungguhnya menegur saya secara pribadi. 今天我所讲的道呢，其实呢是针对我自己。 Karena itu malam ini saya mengambil kesempatan 因此今天晚上我用这个机会 untuk minta maaf 向大家说声对不起。 kepada jemaat sekalian. Kepada jemaat sekalian. 跟所有的弟兄姐妹， Kepada rekan-rekan majelis. 跟执事们， Kepada rekan-rekan hamba Tuhan. 跟这个神父们。 Tanpa sengaja saya mungkin telah pernah menyakiti kalian. 因此在不故意的状况，我已经伤害了你们。 Karena saya dari Medan, kalau ngomongnya tuh suka belak-belakan. 因为我是从棉兰来的，我总是自言不讳的来说话， Mungkin itu menyinggung mungkin itu bisa menyinggung sebagian orang. 可能就会伤害别人。 Ataupun mungkin ada hal-hal lain yang saya tanpa sadar itu lakukan dan menyinggung Bapak Ibu Saudara secara tidak langsung. 或者有一些事情我在不经意去做的时候，就是伤害了别人。 Apapun itu, saya minta maaf. 所有的这一切，我向弟兄姐妹说声对不起。 Bapak Ibu Saudara, banyak aspek dalam diri kita itu yang dibentuk oleh latar belakang dan nilai ajaran duniawi yang berbeda-beda. 因为有很多的部分呢，这个让我们的性格，让我们的所想的就是不一样。 Dan perbedaan itu sering bisa menimbulkan riak di dalam relasi kita. 这个区别呢，让我们在人与人之间呢，有产生误会的这个现象。 Namun firman Tuhan pada malam hari ini telah mengingatkan kita kembali bahwa kita itu sebenarnya telah dipersatukan oleh dalam dan untuk Sang Raja Damai. 但是呢，神的话今天就提醒我们，让我们真是可以想到，我们已经在主耶稣里面被合而为一了。 Dan Kristus bayar dengan harga yang tak ternilai. 基督已经付了很极大的代价。 Karenanya jangan biarkan si jahat itu memakai perbedaan karakter dan latar belakang kita itu menjadi alat untuk mengacaukan tubuh Kristus. 因此，让我们不要让这个魔鬼来引诱我们，让我们以我们不同的观点或者不同的这个种族来让我们分裂。 Tujuan si jahat itu nyata. 因为恶者的这个目的是很明确的。 Supaya tubuh Kristus itu tidak bisa berbuah sesuai dengan rencana Tuhan. 就是让我们基督的身体不能够行这个天父的旨意。 Jangan biarkan itu terjadi. 不要让这个事情发生。 Malam ini dalam kerendahan hati dan kesetiaan kasih-Nya, Tuhan kembali dengan sabar dan lembut mengingatkan setiap kita yang masih bergumul dengan hal ini untuk bertobat. 今天晚上呢，上帝用他极大的忍耐，也是极大的爱心来提醒我们，让我们在他面前悔改。
untuk mau memelihara kesatuan tubuh Kristus, 让我们真是可以成就这个基督合一的心， baik diri kita sendiri maupun untuk sesama kita. 从我们自己还有跟别人。 Mari saya mengajak kita masing-masing mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. 让我们这个时候我们在神的面前静默片刻， Ambil waktu sejenak. 静默片刻， Mari mohon ampun 我们求神赦免我们， dan mintalah kepada Tuhan untuk memampukan kita belajar tumbuh sebagai satu komunitas yang saling melayani. 并且求神帮助我们，让我们可以在基督身体能够合一并且成长的事上来学习。 Dalam kerendahan hati, 谦卑、 kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih. 温柔并且爱心， Seperti yang telah dikaryakan, diteladankan oleh Yesus 就像 Kristus. 耶稣已经为我们作为榜样的。 Yesus sudah bayar harga yang sangat mahal untuk menyatukan kita kembali dengan Allah Bapa. 耶稣已经付出了极大的代价，让我们可以与天父可以合二为一。 Silakan ambil waktu sejenak. 我们祷告片刻。 Dengan posisi tetap berdoa, dengarkanlah doa Tuhan Yesus bagi kita dalam Yohanes 17. 我们继续祷告，并且请弟兄姐妹听约翰福音第17章，耶稣怎么样为他的门徒祷告。 Inilah doa Yesus. 这是他的祷告。 Aku berdoa untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukan bahwa kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ya Tuhan Yesus, biarlah doa-Mu ini senantiasa mengingatkan dan menguatkan kami untuk hidup sebagai umat-Mu yang telah Kau panggil dan selamatkan. Sehingga gereja-Mu ini boleh memuliakan nama-Mu. Amin. 阿门。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 上帝祝福我们每一个人。